cakap esok Kak Yat. Pandai dia minta tali ya. Okey, silakan Auzan. Alright, hai, Assalamualaikum semua. Selamat hari Isnin, semangat pagi. Um, Pertama sekali, satu benda yang best saya nak share dengan anda semua, untuk diri saya juga terutamanya adalah don't underestimate the power of event lah bagi saya. Dan macam event STS hari Sabtu lepas, saya tak ada guest. Guest last minute cancel, tak jadi nak datang ke apa semua. So saya tak ada guest. Tapi saya bagi tahu dengan Nazihah, wife saya, let's come lah. Sebab balik daripada spectacular ada banyak persoalan yang bermain dalam minda saya lah. Apa step saya nak buat, apa demo saya nak buat. Saya dengar orang share pasal club, saya nak buat club ke. Saya dengar orang buat walk and talk, saya nak buat walk and talk ke. Kan? So saya ada banyak persoalan. Tapi the powerful of event adalah dia tanpa disedari, tak semestinya speaker yang akan cakap, tapi kadang-kadang orang sekeliling yang akan bagi jawapan kepada persoalan kita. So itu sangat powerful guys. Dia macam seolah-olah Allah tahu apa yang aku tengah perlukan sekarang ni sebenarnya. Allah lorongkan. Sebab tu best thing about Herbalife ni, business ni adalah semua orang dalam ekosistem tu dia tak lokek untuk share. Dia tak lokek. Dia macam orang kata memang nak bagi sangat pada kita. So it's just a matter of kita nak break the fear, tegur orang, tanya khabar dengan orang. Kan? Dan kadang-kadang dalam kita borak-borak kita dapat jawapan. Borak-borak kita dapat jawapan. So antaranya adalah pertama sekali bagi saya sebenarnya 2010 saya dah masuk dah. Saya dah gunakan produk Herbalife bawah Kak Azmi Wawa. Dan pada masa tu 2010 guys pada masa tu Wawa yang ada dekat TS tu juga. Betul, yang get team tu betul. Mana boleh jumpa balik tu? Tapi kali ni saya masuk bawah Coach Zaidi lah. Long story short, saya belajar banyak perkara dengan Kak Azmi Wawa, tapi pada masa tu saya ada gout yang sangat teruk. Saya rasa Herbalife tak sesuai untuk saya stop makan. Tetapi happens to be PKP panjang, berat dah sampai 138. Saya dah dalam keadaan desperate. Saya kena do something. Yalah, bayangkan saya dah pergi slimming center, duduk diam, hopefully sejuk-sejukkan lemak, balut dalam bekas yang selimut yang tebal-tebal tu, hopefully boleh in a magical way boleh hilang lemak, tapi tak jadi juga. Kemudian pergi ke jumpa dengan Hyatt Gym personal trainer pun sama, tak jadi juga. So dalam keadaan dah desperate, nampak Coach Zaidi main skipping, contact dia. So bila contact dengan dia, dan dia cakap dia buat Herbalife. Saya pada masa tu saya dah tak kira lah saya gout dulu ke apa ke. Aku dah dalam keadaan dah desperate ni, dah teruk sangat. Dah lah kerja kita memang kena jumpa orang. Saya peguam. Hari ni Alhamdulillah saya cancel tak jalan tu ada dekat rumah ni boleh share. Sebab saya peguam jumpa dengan orang, saya kena menjual badan saya kena meyakinkan customer saya, klien saya kena meyakinkan hakim saya kan. Jawapannya macam jihad umar. Bukan, tapi itulah hakikat dia. Dia kena terpaksa macam melacurkan diri. Terpaksa. Tu yang saya sekarang ni saya carilah kawan-kawan saya yang lawyer, yang buat insurans, yang buat ejen hartanah. Yang kerja you memang kena jumpa orang. Happens nak tak nak memang you terpaksa jual badan you, meyakinkan orang. Kan Jim Brown pernah cakap, don't judge a book by its cover. Tapi people says people tetap melihat. Orang ada mata yang tetap melihat kau macam mana presentation kau. So that's why saya tak cakap banyak, saya cakap Coach Zaidi. Dan kemudian saya ambil Herbalife. Saya still guna ubat allopurinol, gout no apa semua, tapi tak lama, dalam masa 2 bulan gout saya hilang. Dan kemudian saya continue lah jadikan ni adalah lifestyle saya day to day saya. So dalam masa event tu saya sembang lah dengan Kak Wawa tu. Saya suka sangat Circle Herbalife ni, walaupun dia adalah ex-sponsor saya. Dia bercerita dengan penuh kasih sayang. Dia macam seorang macam Kak Yat lah. Bila kita sembang dengan Kak Yat, saya rasa macam sampailah kasih sayang tu Kak Yat. Thank you so much Kak Yat. Inilah untuk Kak Yat. Lepas tu dan dia cakap lah, sebab saya reflect balik, refresh balik dulu 2010 timbang dekat siapa biasa dekat Keramat, adik Ayu Keramat, dekat Old Taikim, dekat Old Town Keramat. Abang Azmi bawa timbang, saya timbang dekat situ, dikira-kirakan apa semua. Lepas tu saya cakap dengan, saya ingat saya pernah pergi dekat belakang On Taikim.
Saya rasa masa tu saya ingat saya jumpa dengan someone muka macam Abang Nasir lah saya cakap. Dan saya ingat ayat dia cakap adalah kau kalau kau makan shake tu kau sukat-sukat dengan sudung kau sampai bila takkan kurus. Lepas tu saya ingat lagi dia cakap dia kata saya ikut dia pergi dekat Kelana Jaya masa tu. So semua adalah nutrition club. Cuma Abang Azmi kat awal cakap last kali ada beberapa cabaran, so diorang tak continue dengan nutrition club dan diorang continue dengan online sahaja. Dan pesanan kat awal yang sangat menusuk hati saya bila dia cakap, Auzan, last kali sebenarnya buat apa yang kena dengan hati awak. Buat apa yang kena dengan hati awak. So macam like, oh okey, dah dapat satu jawapan dekat situ. Dan kemudian habis STS saya duduk dengan Coach Ismail buat recap balik STS apa yang berlaku, dan Coach Ismail bagi satu jawapan yang sangat fantastik. Dia cakap kita dalam Herbalife ni kita ada banyak DMO. Macam Mai cakap tadi, expose yourself dengan macam-macam DMO, sebab we never know orang yang kita jemput nanti adalah dia mungkin selesa dengan DMO 1, DMO 2, tapi sebab kita tak expose diri kita dengan DMO 1, DMO 2 menyebabkan kita tak boleh nak connected orang tu dengan the best DMO yang dia boleh buat. So point dia adalah, Coach Ismail cakap dengan saya yang paling penting sekali Auzan adalah dalam banyak-banyak DMO yang you expose, be the best, be master in one DMO. Okay, saya faham lah, be master in one DMO, right. Dan kemudian dalam masa yang sama juga STS, satu perkara yang penting, ada tak Abang Sakoh dalam ni? Abang Sakoh ni pun sangat powerful. Saya suka sangat dapat connected dengan dia apa semua. Sebelum ni padahal orang-orang ni semua adalah orang-orang yang saya follow dekat TikTok. Follow kat TikTok saya nampak dia ni someone ni kan. Macam Koshida, dia ni someone ni, siapa nama Alia Shakira, dia ni someone ni, saya cek belakang dia, dengan Herbalife rupanya, padahal someone sangat powerful. So bila jumpa dengan Abang Sakoh, saya tak sangka duduk dekat atas dalam stage, duduk dalam kerusi STI, saya mendengar masa sharing income saja, Abang Sakoh cakap dia kenal sangat dengan story saya. Bila dia kata dia daripada family yang macam tu, dan kemudian dia bersyukur sangat-sangat sebab anything happen pada dia, Coach Fadila, Kak Fadila boleh continue life tanpa bergantung dengan dia. So saya cakap dengan diri saya datang daripada background yang mana saya melihat arwah bos saya 20 tahun membina law firm dia, dan kemudian bila dia meninggal tu menjadi asbab saya terpaksa 5 hari sebelum birthday saya dia meninggal, menyebabkan saya kena betul-betul all out untuk turunkan berat. Sebab bila dia meninggalkan anak dia yang kecil adalah anak sulung saya, bayi anak sulung saya. Dan kemudian apa yang berlaku bila dia meninggal, isteri dia bukan lawyer, isteri dia memang tak boleh nak bawa law firm tu. Someone else took over 20 years punya hard sweat tears, dia bina goodwill brand firm tu, orang lain ambil take over. So tu saya bagi tahu dengan diri saya, kalau apa-apa berlaku pada saya, firma guaman saya, kami ada berapa 11-12 orang lawyer ni apa semua, saya tak boleh nak continue. Dan macam mana dengan wife saya, macam mana dengan anak saya, mereka tak boleh nak duplicate. Tu ayat yang mahal Uncle Alan cakap, duplicate. Dia tak boleh nak duplicate apa yang saya buat. Kemahiran saya naik ke mahkamah, berhujah kes dekat mahkamah, dia tak boleh nak duplicate. Dia bukannya legally trained pun kan. So dan terpaksa mungkin hand over kepada orang lain. Tapi apa yang easy untuk diduplicate, inilah yang depan mata kita ni semua. Easy kalau sebagai husband, anything happen, easy untuk kita tak rasa orang kata beban sangat, macam manalah dia nak teruskan kehidupan. At least ada sesuatu yang dia boleh continue bawa, dan sementara ada nafas ni all out lah. Janganlah tinggalkan dalam keadaan kita masih lagi belum at the peak. Sementara semua at the peak ni all out gila-gila, biar kalau tinggal pun at the peak, supaya kita rasa boleh pergi dengan tenang. Tu yang paling penting lah, ayat yang Abang Sakoh cakap atas stage. Kadang-kadang story income saja guys, tapi dia macam connected tau. Macam ya Allah ya Tuhan aku, nasib baiklah aku datang STS ni. Dan itu first time saya rasa sepanjang STS saya Coach Zaidi ajak saya pergi STS 4 kali, saya degil guys. 4 kali saya tolak. Macam-macam alasan saya tolak. Lepas tu bila saya pergi the first STS, saya rasa saya tak boleh miss the event lah. Saya kena datang. Sebab tu orang selalu cakap, the best event is the event that you miss. So kadang-kadang story income dia very connected dengan saya, dan menyebabkan saya cakap saya kena all out betul-betul. Dan habis STS ditakdirkan Allah bagi rezeki, semalam kami ada masterclass, dapat duduk dengan Coach Ismail, Coach Zaidi dengan Uncle Alan.
Sebab satu perkara adalah saya kenapa saya mula mencari perkara, sebab satu disadvantage orang yang ada bisnes juga adalah macam saya, kita ada pengetahuan. Kadang-kadang sebab tu setiap kali datang event atau mana-mana kena bagi tahu dengan diri ready to orang kata unlearn to relearn, ready to unlearn to relearn, ready to unlearn to relearn, ready to empty your cup, ready untuk buang segala-galanya apa yang kau tahu. Sebab boleh jadi sebab kau tahu banyak sangat perkara, kau stranded dekat sini. Tapi bila unlearn to relearn, kita boleh move ke next step. Antaranya adalah balik daripada sharing estate. Saya cakap dengan Coach Ismail, saya bukan apa, saya dah macam orang kata like penat. Saya contact COI saya, contact ramai orang, tapi tak membuahkan hasil. Tapi bila Coach Ismail cakap dengan saya, Uncle bagi tahu dengan dia yang saya ni sebagai orang yang buat bisnes, ada law firm, ada HR consultancy firm apa semua, kontak saya ramai banyak. So COI saya masih lagi ramai dan banyak. Dan saya cakap okey tak apa, memang kena pergi ke masterclass semalam. Dan saya pergi ke masterclass semalam guys, ini benda yang paling penting. Saya rasa macam ya Allah betul lah. Get close to the president team guys. Get close to the president team. Sebab diorang ni cakap tak banyak, tapi bila dia bercakap tu macam ya Allah, dia macam menjawab banyak persoalan kita tau. Macam kadang-kadang bila kelas mengaji Ustaz Man, datanglah dan dengarlah. Sebab guys tu ada Maksu. First STS saya dengar story Maksu. Daripada orang yang nak kena kerja kat Tesco ke kat Jasco macam mana, dan dia give up, dia ambil seruan ini kan. Dan bila dia share, tak perlu banyak dia orang share, tapi dia macam nampak blind spot kita, dan itu yang kita perlukan, tak banyak pun, dan kita all out dengan perkara tu. Dan semalam Uncle Allen cakap sangat mahal. Dia cakap, contoh dia kata, ambil lah average 10 orang COI, 10 orang kita buat walk and talk, 10 orang prospek yang kita bercakap. Daripada 10 orang tu, katalah let's say kita dapat income, orang yang ke-10 profit RM100. Dan kita kena bagi tahu dengan diri kita, Herbalife ni dia bayar pada kita bukan bila kita dapat closing customer, tapi dia bayar kita bila kita bercakap dengan semua orang. Maksudnya apa? Maksudnya bila orang yang ke-10 kita dapat RM100, bererti RM100 bahagikan dengan 10 orang yang kita dah cakap sebelum ni, satu orang tu Herbalife bayar RM10. Orang yang kedua Herbalife bayar RM10. Orang yang ketiga Herbalife bayar RM10. Orang yang keempat Herbalife bayar RM10. Orang yang ke-10 dia masuk, dia sign up, kita dapat RM100. Maksudnya Herbalife bayar setiap orang yang 1 sampai ke-9 sampai ke-10 RM10. Orang yang ke-10 you dapat RM100. So bila saya dengar benda tu, saya cakap subhanallah, I miss this. Saya duk ingat Herbalife bayar bila saya dapat closing dengan orang. Herbalife bayar bila kita share dengan orang. Sebab itulah Pak Yan cakap. Coach Rudi video ni cakap, saya cakap. Sebab bila kita cakap, Herbalife bayar kita. Bukan bila kita closing baru Herbalife bayar. So dekat situ yang saya macam subhanallah, ini a paradigm shift. Ini adalah perspektif yang berbeza. So now, what stop us untuk keep on sharing dan cakap dengan orang? The fact that ada rejection. Faham? Sebab mungkin belum lagi. Bayangkan orang yang ke-10 kita bercakap ataupun orang yang ke-100. Sebab saya cakap dengan Uncle Allen, saya dah cakap dengan 100 orang. Kan? Tapi masa 100 orang tu kemudian happens to be orang yang ke-101 baru dia jawab. Dan dia kata, itulah bayaran yang cakap tadi. Kan? Itulah bayaran dia. Ada orang mungkin 10, ada orang mungkin 20, ada orang mungkin 100, ada orang mungkin 1000. Tapi berbaloi tak kalau orang yang ke 1001 kita bercakap dan dia meletup dan jadi macam contoh adalah Kimira. Contoh macam dia adalah Diamond, dia adalah President Team. Kita tak tahu kan, dan kita bercakap sahaja. Dan tu yang menyebabkan saya nampak is a very mind-blowing, dan saya rasa tak boleh miss the event. Dan saya rasa macam saya balik daripada Spectacular, saya terus cari semua President Team tu, Gavin, Jinwei, Audrey. Saya cari diorang punya social media diorang, sebab dalam social media diorang tak fake guys. Diorang cerita lifestyle diorang. Saya tengok Audrey pergi bercuti dekat Fiji, main snow, main ice skating apa semua. Gavin fly pergi ke US untuk honor. So lagi close kita dengan diorang tanpa diorang sedari. Diorang tak perlu sedar pun. At the end of the day, macam Coach Rudi cakap,
At the end of the day, this is our business. At the end of the day, this is our business. Kita work hard untuk our business. Why? Untuk legacy yang kita nak tinggalkan. So hopefully bermanfaat guys. Moga March ni kita reset balik dan kita finish strong. Thank you semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Berbaloi kan siapa yang masuk CTD pagi ni. Sebab itulah kata kita don't miss any circle dalam, jangan kita tinggalkan circle kita. Kita boleh bergaul dengan orang lain juga. Kita boleh pergi mana-mana training yang tidak berkaitan dengan Herbalife, tetapi untuk menambahkan lagi kita punya ilmu pengetahuan. So saya macam ni macam laki aku cakap kat aku aja kan. Gitu. So it happen betul Auzan, betul, because lately bulan ni adalah bulan tanpa PA, my husband lah. So saya memang background secretary. Tahu tak? Saya tak offer diri pun dekat suami saya untuk bantu dia untuk bantu dia sementara dia dapat PA baru kan. Saya tak offer diri pun. Anak-anak saya call, Bu bantulah Abah Bu. Alia dah berhenti cakap kan. Saya dah berhenti. Bu bantulah Abah. Mana tahu Abah perlukan apa, bolehlah ibu buat apa-apa. Tapi saya tak offer diri pun nak tolong suami saya. Sebab apa? Saya dah tak ada lagi dah dalam that orang kata apa, that industry. Saya dah tak nak dah. Saya cakap dengan suami, minta maaf lah bang, saya tadi tak boleh bantu. Sebabnya kalau nak bantu sikit boleh, tapi nama nak bekerja tak mau. Sebab saya tak nak lagi. Nanti kan saya end up saya buat TikTok nanti kat situ. Saya cakap saya cakap kan. Sebab saya memang dah cakap saya memang tak nak lah dalam apa-apa saja bidang yang berkaitan dengan sekretarial ke apa benda ni. Dia dah letih lah kat situ kan. Jadi betul bab kata Auzan lah. Kalau lah katakan if anything happen to kita punya partner punya business kan ataupun dia dah berhenti kerja, umur dah 50 katakanlah, dah ready atau siapa yang bekerja nak berhenti kerja lah, yang kerja bank 50 nak berhenti kerja, nak bersara bagai semua, apa yang terjadi lepas tu jadi saya bersyukur jugalah walaupun saya kata saya belum lagi mencapai level yang saya inginkan tu, but at least saya ada buat sesuatu di rumah. Hiduplah saya seorang-seorang termangu-mangu, tak tahu nak buat apa kan. Kan. Jadi saya bersyukur juga, dan saya juga memang rebut untuk pergi ke apa je lah, masterclass ke kan, tumpang je lah aku Syurudi punya masterclass, pergi jadi action team, mana-mana yang ada kat keliling saya tu, sebab saya nak jadikan diri saya tu bekerja. Kalau tidak saya tak tahulah berat bertambah lagi lah tu. Kan, jadi alhamdulillah. Alright, so thank you Auzan for the sharing. Memang pun walaupun Auzan seorang lawyer yang berjaya, tetapi dia buang dia punya I know that tu. Once dia masuk saja, dia dah register saja, buat registration kat STS tu, dia buang dia punya I know that tu. Tetapi bagusnya orang-orang yang macam ni, mereka ni mudah faham marketing plan. Okay, so itulah nak tahu rahsia tak? Sebenarnya kalau dulu Auzan dia punya sponsor dia atau upline dia adalah Kak Wawa Azmi kan. Siapa tahu saya punya upline yang lama, orang yang circle saya juga. Tapi sebab saya dah lama, saya adalah fifth line dia sebenarnya. Jangan nak gelak saya punya upline lama adalah Kak Suryani. Jadi sebab tu, tapi nampak tak saya dengan Kak Suryani baik? Baik. Walaupun itu adalah bekas upline saya dulu zaman 2013. Tapi saya tak kenal Kak Suryani sebelum tu, sebab saya punya sponsor lama adalah supervisor saya sekarang. Jadi dia macam terbalik lagi pula kan. Kan office mate lah sebenarnya, tapi berhenti. Lepas tu dia pun sendiri tak tahu sebenarnya saya fifth line dia. Dululah. Tapi tak apalah. Okey je Kak. So tak adalah pula kata, "Ui, dia ni dulu aku punya tapi Syazah ambil." Dia tak ada istilah ambil sebenarnya. Sebabnya pilihan tu saya yang buat. Kan, jadi pilihan tu saya yang buat. Jadi saya nak pergi ke sponsor yang mana, after 2 years saya tak apa-apa beli apa-apa pun daripada Herbalife. But skeptical, marah dulu. Dulu marah dengan Herbalife. Kalau saya tahulah Syazah, mula-mula saya jumpa Syazah tu, Syazah pakai apa-apa Herbalife kat badan dia tu kan, tak nak dia. Jadi tak apa. Jadi Allah lorongkan hati saya untuk pergi dan berjumpa dengan dia, dan anggap saya di sini. Kan? Itulah dia. Kan Sally kan, kalau tidak kita sama-sama lah Sally satu grup kan. Tak, kalau dulu mungkin saya tak buat bisnes lah. Kalau mungkin dulu saya tak buat bisnes. Jadi mungkin bila saya bertukar, jadi dia tak ada isu sebenarnya. Dia tak ada siapa ambil siapa-siapa punya.
dia terpulang pada Uzan boleh je nak pergi kat Wawa balik. Tapi dia terpulang pada diri. Kita ikut cara yang betul, registerkan orang, pastikan mereka betul-betul dah habis edah 2 tahun. So itu saja untuk CTD kita hari ini. Kita sambung besok lah. Ya betul, penting kalau kita nak registerkan orang, especially XF Live ni, pastikan dia dah habis edah tau. Jangan ambil orang yang belum habis edah lagi. Nanti kita akan mendapat waktu yang kita yang bising-bising tu. Kojap yo.